Hai semua, Assalamualaikum wanita inspirasi. Jadi kali ini Tia berada di rumah siapa? Nak tahu siapa wanita inspirasi selanjutnya? Jom kita masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Kak Betty. Apa kabar? Baik, sekarang Tia ada bersama dengan Kak Betty Rahmat, adalah wanita inspirasi kita selanjutnya. Apa kabar Kak? Alhamdulillah sehat. Sehat. Saya tu juga hari ini spesial sikit karena kita bukan hanya dengan maknya tapi anaknya juga. Ada buat interview juga. Hai Vira. Adi Vira. Okey, jadi kita akan menanya lebih dalam lagi tentang Kak Betty. Sebenarnya Kak Betty nak tanya apa perkembangan Kak Betty sekarang? Sekarang perkembangan terbaru Mami. Okey, Wira pun baru masuk setahun. Dalam tempoh setahun ni memang banyak fokus dekat jaga anak lah. Tapi dengan bisnes akak juga Betty's Kitchen. Tapi tu banyak dah ada orang handle and akak just monitor from rumah lah, daripada rumah, ada office. So buat kerja daripada rumah lah. Lepas tu je lah jaga anak and my business Betty's Kitchen. Wow, ni Betty ni sambal tau, dia selalu makan sambal dia. Okey Kak, boleh bagi tahu Kakak, macam mana Kakak boleh, apa tahap-tahap kehidupan Kakak, macam mana Kakak boleh berada di sini masa Kakak dah ada usaha, ada bisnes sendiri, boleh berada di umur Kakak ni, boleh berada di tempat maknanya boleh menjadikan inspirasi kepada wanita Kak. Okey, sebenarnya ni akak memang dah try bisnes daripada dulu. Okey, sini macam mana? Boleh sini ibu pegang. Ibu pegang. Okey. Nak sampai ke tahap ni sebenarnya memang kena mencuba, jangan takut untuk buat sesuatu yang you rasa, you kena yakin dengan produk you kena rajin, you kena never give up, and tetap cari benda yang you rasa akan tolong orang lain juga. Macam I buat sambal ni, macam nak memudahkan orang untuk orang-orang yang busy untuk masak untuk family apa, tapi still kena buat kerja lain kan, so boleh masak benda-benda yang, dan pada masa sama untuk tolong orang cari extra duit, jadi agent, benda-benda macam tu lah. Ada niat yang baik kan? Niat tu nombor satu sebenarnya. Bukan kena ada juga, dia memang niat tu nombor satu. Macam you nak buat bisnes tu bukan sebab you rasa I nak jual buku lah, katakanlah I nak jual buku ni lah sebab I tengok kawan you yang ni boleh jual lah, tengok orang ni boleh jual, asal dia boleh jual, I tak boleh jual. Tapi sebenarnya you tak tahu apa pun pasal buku tu. You tak tahu pasal buku tapi you tengok orang lain jual, you just nak jual. You tak boleh macam tu. Sebenarnya you kena dengan niat yang okey, kenapa aku nak jual benda ni? Macam tu lah benda, maksud I macam kenapa, why, itu benda penting yang you kena tahu sebelum you nak jual something. At the same time you macam ada niat, okay, you nak tolong orang cari extra duit ke, you nak bagi kerja kat orang, suri rumah, boleh buat kerja daripada rumah, benda-benda macam tu lah. Niat tu nombor satu lah bagi I. Betul, setuju. So Kak, betul. Itu big why. Big why. Yes. Boleh Kak sedikit Kakak ceritakan latar belakang kehidupan Kak Betty? Okey, Kak Betty sebenarnya daripada dulu Kak Betty dapat cari benda ni pun, macam apa yang nak buat ni, macam bisnes ni semua pun lambat dapat. Sebab sebelum tu macam cuba macam-macam try, apa benda kena jual benda ni, jual baju pernah, buka butik pernah, buka kafe pernah, apa lagi Kak pernah lakon pernah, jadi assistant director pernah, jadi wardrobe pernah, jadi semua benda lah dah pernah buat. Tapi akhirnya dapat cari benda yang betul-betul passion, macam minat, macam buat food, macam buat bisnes. Memang minat daripada dulu, daripada sekolah dulu pun, daripada sekolah rendah. Even masa sekolah rendah dulu, masa tu time Kak Irma, my sister, dia tengah top lah, kira artis top. Dia ada print gambar dia untuk peminat-peminat. So I jumpa kat rumah, nampak ni kalau jual boleh laku ni, tapi tak bagi tahu dia lah, ambil benda tu jual kat sekolah 150 sen. Benda apa tu Kak? Gambar dia dah siap dengan signature. Jadi untuk peminat dia nak bagi free, tapi I ambil, I jual buat bisnes. Lepas tu macam bibi buat kuih ke apa, bawa pergi sekolah jual. Memang dah minat jual-jual meniaga ni daripada kecil. Sebab my mum memang meniaga, memang start meniaga popiah lah, nasi lemak lah. Lepas tu dia jual bisnes macam-macam lah dia buat. So daripada situ kot turun kat I. Memang minat menjual, buat bisnes ni daripada kecil. Ya. Kak Betty anak keberapa dia bersaudara? Ke-6.
keenam. So Last. anak pertama Kak Irma, Kak Irma. lepas tu abang, lepas tu Kak Umi, abang, last sekali I. Okay. So Kak Betty ni berarti dari kecil beliau memang suka berniaga apa-apa. Book ni macam kertas ni ada sign Kak Irma pun Kak Betty jualkan. Padahal free je tu Padahal peminat. free dia nak bagi ke orang. Tapi memang macam fikir macam ni boleh dapat Boleh duit juga ni. kan? Ha. Okay, Kak boleh tahu siapa Kak motivasi kakak untuk biar kakak jadi nak berjaya? Tia, tak, for now I macam Tia salah seorang tak seorang sebab dia seorang ibu sebab I pun ibu sekarang kan. I tengok you cara you bahagikan masa you dengan anak you, even you sibuk pun you still ada masa dengan anak you still breastfeed, you still pump, benda-benda tu semua yang susah. And I tengok you punya semangat tu jual you punya jamu ni, benda tu yang buat macam I kenapa Tia boleh I tak boleh, faham tak? Sebab kita same Sama. status kita sama. Macam you ibu, you ada anak juga, I pun ada anak juga. So I macam for now lah I macam tengok Tia macam kenapa thank you, Tia Kak. boleh? I pun boleh juga. Betul, kerana mantap. kita kena niat. Macam Kak Betty, niat kita sama Kak. Kita bagi tolong semangat. orang. Kan macam Tia pun mesti ada niat nak tolong Ya. orang, nak bagi orang kerja daripada rumah, semua kan. Dulu pertama-tama kita fikir macam kita nak buat kerja bisnes, kita nak untuk diri kita. Tapi sekarang kita punya big why tu lagi besar. Kita Yalah. tolong juga orang Kan? supaya upgrade hidup dia. Betul? Sebenarnya husband I, Wow, ini dia adalah orang yang akan motivate I every day. Kita orang akan selalu borak pasal bisnes, apa kita orang nak buat. So kita orang sekarang tengah dalam perbincangan untuk buat satu produk, nak keluarkan yang hasil kita orang lah. Daripada Tia lah, tengok Tia dengan Ashraf buat produk kan. So kita orang macam kita buat sama-sama lah. Kita orang nak try nanti insyaAllah. InsyaAllah. Tapi Kak Betty, kakak berdua kan? Apa seorang? Apa dia? Kakak Betty. Betty Kitchen. Seorang. Kenapa tak improvekan je suami masuk sekali? Pening, Dah setengah jalan, dah jauh dah. Tak boleh nak masuk tu macam so better kita orang plan nak buat benda baru yang start daripada zero. Macam Betty's Kitchen pun my husband dulu sebelum kahwin dulu dia yang buat design, post label, branding semua dia tolong buat. Nanti kita bercerita kemudian pasal dia ada idea juga. Oh ya. Pasti di belakang tu juga sebelah ni semang Sana pun tengah buat business talk juga tu. Ya, ni bapa inspirasi. Okey Kak. Boleh tak juga apa yang orang tak tahu, mungkin followers dia ni mereka ni mungkin tengok ni mereka tengah mencari inspirasi, mungkin mereka tengah ada nak buat apa atau mereka mungkin memerlukan idea-idea daripada Kak Betty. Kira-kira apalah yang kakak boleh Jual share? lah untuk dia berniaga. Yes, apa-apa je macam share untuk mungkin diorang ni tengah tak tahu nak buat apa. So apa kakak punya tips? Nasihat lah. Yes, nasihat kepada mereka. Tips dia, I rasa you kena tanya diri you. Apa you punya speciality you punya, apa you kelebihan you. Apa you boleh masak ke? Macam you pandai buat jahit ke? Apa you punya, you kena tahu apa kelebihan you. Macam Tia, you memang jamu daripada kecil kan. So you gunakan benda tu. Macam I memang suka masak, I memang suka makan. I memang suka makan. So I memang cipta benda yang memudahkan orang. Sebab tu I keluarkan sampai. Macam kalau you all nak buat bisnes, you kena tanya diri you apa you punya kelebihan, apa you punya bukan ikut orang, bukan tengok macam orang ni jual ni jamu, I nak jual jamu lah. Padahal kita tak tahu, tak cukup ilmu pun untuk buat benda tu. And then Kak, apa yang orang tak tahu pasal kakak? Mungkin kakak tu orangnya macam mana? Yang public tak tahu. Biasa di Instagram kan cantik je. I jenis yang simple. I garang. Garang dengan Wira? Dengan Wira belum lagi lah, ada kecil lagi. So dengan suami? Tak lah, dengan suami tak. Kalau benda-benda yang macam kerja ke, kan pasal kerja I jenis yang serius lah. Kalau lepas tu I macam fashionist pun ada juga. Perfect lah, perfect. Nak perfect je. And I pelupa sikit lah. Sekarang dah jadi mak-mak ni dah jadi pelupa. Tapi I kelakar. I tak adalah serius all the time. Ada masa yang kalau kena serius, kalau bab kerja ke apa, I memang serius. Tapi most of the time I memang chill and kita orang memang tawa je, happy je. Happy go lucky, alhamdulillah. So tengok mak happy, anak pun happy. Tengok Adi Wira pun dia macam flashback macam Arif kan. Yelah tu, bulat kan senyum. kan. Macam ada masa kecil-kecil dulu.
Amin. Okey kak, boleh tahu tak macam mana kakak boleh menyeimbangkan kerja kakak dengan keluarga? Karena kan kakak dah ada anak, suami pula nak kena urus. Yalah, pengalaman juga kita kan ada anak, pasal ada bisnes. So belum lagi chill-chill dengan kawan-kawan kan. Itulah. Okay, anak tu number one lah. Anak family, maksudnya husband dengan anak ni priority lah. Memang I letak nombor satu. Nombor dua baru I letak kerja I. Yang mana sekarang ni Wira pun dah besar sikit, so I boleh fokus ke, I kena bagi masa lah. Macam sebab tu I buat office kat dalam rumah. Oh, senang. ada rumah kak? Kat atas? Ada kat bilik. I ada buat office lah untuk buat kerja. So kalau I nak buat kerja, I just masuk office tu lah. At the same time, I tahu anak I ada dengan I punya helper, boleh tolong. And everyday I akan masak dulu. Sebelum I macam kita orang every morning akan pergi jog dulu. Jog, balik jog, I akan masak untuk Wira and husband kita I. Kau jog di sini kak? Dia kat, kita orang pergi merata-rata. Tengoklah kat Taman Tun ke, kat park-park manalah. Kalau dengan Aisyah, kita bukan jog, kita baru morning walk. Morning walk lah. I morning walk jugalah. Jog sikit. Morning walk yang banyak. Lepas makannya kita kan kena makan apa pagi ni. Dia kena macam reward. Ya. Jalan sikit kan. Saya nak makan je kat luar. Tak apa. Yang penting kita start. Ya, yang penting kita sembang dengan suami. Ada time dengan husband kan. Ya, betul. Kata time dengan husband. Betul. So benda macam tu lah. Macam kalau ada kerja, I akan kalau I kena pergi event, katalah I kena pergi event ke, kena pergi meeting ke, before that I akan settlekan hal anak ke, hal apa benda, baru I pergi. Macam tu lah. So kena planning. Ada planning waktu memang kena. Sangat-sangat kena. Lepas tu kak, by the way kan tadi kakak cakap kakak pernah menerjun ke dunia lakonan. Kau pernah? Berapa lama kak? Daripada kecil, daripada umur start berlakon umur 9 tahun masa tu. Tapi on and off lah sebab sekolah kan. So my sister macam monitor, kalau cuti sekolah baru boleh berlakon. Lepas tu habis sekolah pun berlakon sampai umur 20 lebih pun ada berlakon juga. Tapi akak masa tu ada butik juga, ada bisnes dan berlakon. Tapi akak lebih kepada bisnes masa tu. Memang minat tu macam lebih ke bisnes. Tapi kakak dah mencuba semua. Dah cuba semua, tapi tetap ke bisnes. Kenapa kakak lebih memilih bisnes pada berlakon? Okey, ni soalan yang serius lah. Sebab I rasa dalam macam industri dekat Malaysia ni kan, you kena ada backup. Sebab you tak tahu sampai bila you punya career tu akan pergi, sampai bila orang nak ambil berlakon ke, nyanyi ke, apa ke. You tak boleh bergantung 100% dekat situ. You kena ada business backup untuk sustain you punya lifestyle, you punya income you kan. Sebab kita tak tahu macam job berlakon ke apa, kita tak tahu this month kita berlakon berapa dapat, bulan depan tak tahu ada orang nak ambil ke tak. So business ni at least kita dah ada strong income yang akan lebih lagi kalau you ada family kan, ada anak semua. You kena ada strong income yang tetap, pendapatan tetap yang supaya you tak risau. Tak payah fikir, alamak job tak ada lah, di semua tak ada orang panggil berlakon ke. Sebab I fikir benda macam tu. And my family, even my sister semua pun tak berapa macam you kena jadi pelakon, you kena jadi ni, tak ada. Diorang macam lebih kepada kau kena buat something. Diorang memang galakkan I untuk berniaga, untuk Ya, padahal Kak Irma kan saudara yang terkenal terkemuka di sini. Beliau pun juga, karena beliau mungkin dah makan asam garam banyak. That's why dia pun buat bisnes, dia pun ada produk dia semua sendiri kan. So nanti boleh kita buat advertisement. Maaf pula. Okay, so kira-kira apa perancangan Kak Betty untuk ke masa hadapan? Perancangannya macam saya cakap tadi, saya tengah plan untuk buat bisnes keluarkan produk baru bersama dengan husband I. So yang ni kita orang plan untuk build kita orang punya empire. InsyaAllah nak keluarkan macam-macam produk and tolong ramai orang lagi kat luar sana untuk buat income, untuk side income. InsyaAllah I akan tolong ramai lagi orang kat luar sana juga untuk keluarkan produk yang berguna untuk diorang juga. Alhamdulillah, insyaAllah jaya. Okey Kak, boleh share tak Kak, dalam kita berusaha, berbisnis dan juga macam Kak berlakon, selama hidup Kakak tu pasti
adakah kita namanya jatuh atau kita bukan jatuh, maksud kita ada masa-masa Gagal. sulit kita. Oh, yalah. Masa-masa kita kakak kena survive macam okey ini saatnya aku kena bangun. Ada tak masa-masa tersebut kakak pernah alami? Mesti ada. Tu bukan dalam bisnes, dalam hidup kita pun kita akan ada time yang kita rasa sedih ke, yang tak best ke kan, tapi kita still kena teruskan hidup. Macam dalam bisnes, I rasa memang wajib untuk kita rasa jatuh bangun tu semua memang adat resam, yang mana benda tu semua bila kita ada benda yang difficult, benda sulit tu, bila jatuh tu semua adalah stage untuk kita belajar, untuk kita improve, and kita tak boleh give up. Macam akak dulu masa buat butik cafe, akak buat 2 sekali. Butik cafe, butik jalan, cafe tak jalan. Ni 12 tahun lepas lah. Butik jalan, kafe tak jalan. Tapi akak kena cari kenapa kafe tak jalan, kenapa sebab kafe tu tak jalan. So daripada situ akak belajar, dan akak buka kafe lagi satu. So daripada situ dapat lagi ilmu and lagi confident untuk buka, sebab kita dah pernah ada kesilapan lepas. Kita dah belajar something from the past. Sebenarnya kita punya benda-benda yang sulit jadi tu sebenarnya untuk kita punya info kita, untuk kita belajar for future. Kita perlu benda tu sebenarnya. Ya, untuk bakar lagi semangat kita. Untuk bakar semangat, untuk improve diri kita, apa lagi kesilapan kita sebelum ni, yang kita tak guna untuk future. Okay, bagus. And then kakak sekarang sebagai seorang ibu juga, which is satu anak. Lepas tu kakak ada tak merasa macam menjadi seorang ibu ni suatu hal yang mungkin hal yang mencabar atau hal yang baru? Apa experience kakak setelah menjadi seorang ibu yang mungkin kakak mungkin tak pernah lagi ada di perasaan tersebut? So far tak ada, sebab akak dah selalu jaga anak buah sebelum ni. Anak Kak Emma, anak Kak Umi semua dulu dah memang babysit daripada sekolah dulu. Akak sekolah, akak kena babysit diorang sebab diorang syuting lah apalah. So Kak tak tahu mungkin kenapa Kak Emma tak nak kakak je berlakon supaya nanti boleh tolong jaga. Mungkin juga. Tak payah berlakon, nanti jaga anak. Yalah, jadi babysit anak dia kan. So untuk rasa janggal nak jaga baby ke, macam stres tu tak ada lah. Tapi cuma macam time lah, kena masa mula-mula beranak tu sebab tak pernah breastfeed. So masa mula-mula sebelum tanya Tia macam mana pasal breastfeed tu, agak mula-mula tu agak struggle juga, stres sebab dia nak susu banyak, akak tak banyak, tak tahu nak produce macam mana. Demand banyak ni, dia nak susu banyak, tapi susu akak dia ni tak cukup ke apa ke, benda-benda tu yang buat stres. Tapi bab penjagaan tu semua akak enjoy. Akak memang happy tengok dia membesar depan mata, tengok berubah macam-macam benda dia belajar. So benda tu tak bagi beban, tak bagi rasa macam beza ke apa, tak ada. Cuma yang mula-mula dulu tu je, masa breastfeed and masa time pantang tu. Ada tak hal-hal yang membuat kakak paling bahagia, satu momen lah yang membuat kakak macam bahagianya hidup kakak ni? Sekarang? Yeah. Apa momen tu? Sekarang lah, bila dah ada anak, ada husband kat sebelah, akak dah rasa syukur sangat-sangat. Alhamdulillah dah digunakan anak yang happy, yang buat I happy, buat husband happy, buat orang lain pun happy juga. Lepas tu ada husband yang selalu ada kat sebelah kita, yang akan support kita, yang kita tahu dah kita dah dekat safe level yang mana kita dah ada anak, dan kita ada orang yang akan ada dengan kita walau apa jadi sekalipun. Walau kita macam mana sekalipun, orang tu ada kat sebelah kita. Okey Kak. Kakak boleh bagi tahu tak macam contoh sikap-sikap orang yang boleh berjaya? Macam kakak kan dah ada bisnes yang alhamdulillah pun semakin naik, semakin maju, and then kakak ada sebagai seorang ibu juga. Ada tak tips-tips untuk orang di luar sana macam supaya mereka boleh menjadi macam kakak juga? Pengalaman akak yang macam tadi akak cakap, yang paling penting sekali niat kita. Niat tu penting, hati kita, dalaman kita ni first kena jujur, kena bersih, jangan ada dengki dengan orang, jangan busuk hati ke. Kalau tengok orang ni berjaya macam kutuk dia ke apa ke, kena selalu support. Hati tu kena bersih, niat hati dalaman kita kena bersih. Lepas tu kena selalu tolong orang, kena selalu jangan kedekut ilmu, kena selalu tolong orang. Bila kita tolong orang tu, lagi Allah akan permudahkan apa urusan kita. Ketiga macam apa lagi
Fokus. Niat, fokus. Kena tahulah apa kita nak. Lepas tu jangan give up. Yes. 4, jangan give up. 4, jangan give up. Kalau kita tak berjaya tak apa, kita try lagi. Betul. Try sampai kita jumpa apa yang kita nak. Kalau kita kita jual bola tak laku, kita jual pula kasut. Kasut tak laku juga, jual jam. Kita cuba dan cuba, jangan give up. Kita tak tahu rezeki Allah tu besar, kita tak tahu kat mana kita punya rezeki, kat mana yang akan boom. Macam akak dah berapa banyak bisnes, baru tahu okey sambal yang akan bagi rezeki lebih. Ya. And then bila tahu sambal tu Kak, kita fokus buat tu kan. Dah dapat tu kita fokus. Kita buka pula peluang ke orang lain untuk cari rezeki juga. Macam panggil agent, panggil stokis, diorang jual, diorang pun dapat income. Tolong diorang juga. Macam Jamu Mutiara buat kan? Orang pun banyak. Kak, okay, last question Kak. Kira-kira, Tia nak bagi Kakak berangan-angan, berimpian. Kira-kira 20 tahun lagi, apa yang Kakak nak? Kira-kira Kak Betty tu sekarang ada di mana kalau 20 tahun lagi? 20 tahun lagi Kak Betty akan ada dekat tepi pantai. Rumah Kak kat tepi pantai. Pantai, rumah besar. Amin. Ada boat semua link terus pergi, ada tasik sungai kat belakang. Lepas tu kita ada private jet, kita orang boleh pergi mana-mana kita orang nak. Amin. So nanti tengok balik videonya. InsyaAllah berjaya boleh. So itulah. Anak ada berapa dah? Anak ada 2 lah. 2 kakak tak nak tambah lagi? 1 lagi. Tanda 5 Kak, anak banyak punya rezeki Kak. Sekarang dah umur berapa? Tengoklah kalau ada rezeki okey lah. Kalau dah dapat nak buat macam mana kan? Tapi itulah. Masa tu anak pun dah besar, dah ada anak pun dah senang bisnes, dah besar-besar dah jutawan dah semualah. Kita orang billionaire lah. Ya, Akak dengan husband tengah relax je lah rumah tepi laut. Duduk. Diorang semua anak semua tempat lain. Kerja Diorang dah life lain dah. Diorang pun best dah jutawan. Diorang pun dah tepi laut diorang. Bestnya kita retire tapi masih duit. Tia datang rumah Tia. Lepak-lepak pakai apa? Private jet? Private jet lah. Ya Hantar apa kan? private jet? Kita sama-sama private jet. Amin. So semua yang ada di sini yang mendengar perbincangan kita, semoga apapun yang korang hadapi itu ingat. Okey Kak Betty, karena Kakak dah beri inspirasi kepada semua orang dan juga wanita inspirasi, Tia hadiahkan Kakak nobatkan sebagai wanita inspirasi Mutiara. Dia pakai kan. Teng. Masih ada musik ya teng. Tereng. Tak dapat Miswa, dapat wanita inspirasi. Okey lah kan. Kenalah dan ini satu lagi. Wow, thank you Tia. Welcome. Wanita inspirasi 2020 ikhlas Tiara. Tiara Beauty. Terima kasih. Satu lagi Kak. Kakak kan boleh minum jamu kan? Jamu favorite? Ya, jamu favorite. Ini pula untuk Kakak. Thank you. Kakak dah pernah minum jamu? Mesti bilang kan. Dah berapa botol lah ni Tia? Okey tak? Okey lah. Dia memang bagi energi kat akak. Even masa dulu tengah pumping kan, memang kena minum supaya bagi energi. Sebab kita kena bangun, kena pump every 2 hours kan. Kita perlukan banyak energi. Nak jaga anak lagi, nak buat kerja lagi, memang akak kena minum. Ni bukan iklan bukan iklan. Bukan iklan tau. Cakap laju macam skrip lah. Kita Tapi memang akak minum jamu Mutiara daripada pump dulu, daripada zaman breastfeed dulu. Alhamdulillah. Thank you so much Kak dah Thank minum you konsum Tia, jamu. thank you Mutiara Beauty. Okey semua, wanita inspirasi dengan Kak Betty Rahmat telah selesai. Jangan lupa tengok wanita inspirasi dengan wanita lainnya. Jangan lupa subscribe, like and comment. Bye-bye.